Hai semua. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pembiakan seks dan aseks. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang like. Okey, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sistem jenis pembiakan. Ya, jenis pembiakan. Okey, macam mana? Okey ke nak belajar ni? Maksud pembiakan. Tanya dah. Awak tanya tadi? Maksud pembiakan. Okey. Apakah perbezaan antara pembiakan seks dan pembiakan aseks? Apakah kepentingan pembiakan? Okey, ada 3 soalan dekat sini. Cikgu akan bagi penerangan satu persatu. Okey, soalan yang pertama, awak tanya apa tadi? Apakah maksud pembiakan? Okey, ditanya apakah maksud pembiakan. Okey, pembiakan adalah proses penghasilan individu baru ataupun akan melahirkan anak daripada organisma hidup. Daripada pembiakan itu maka adalah penghasilan anak, ya. Okey, contohnya ibu melahirkan anak, kemudian kucing juga melahirkan anak dia. Okey, kemudian ikan-ikan juga membiak, menghasilkan anak yang ramai. Okey, faham ya tadi? Okey, seterusnya. Adakah semua hidupan membiak dengan cara yang sama? Agak-agak awak sama atau tidak? Ya. Sama. Sebenarnya pembiakan tu tidak sama, iaitu pembiakan dekat sini ada 2 jenis, iaitu jenis pembiakan seks. Pembiakan seks hanya berlaku pada manusia, haiwan peringkat tinggi dan tumbuhan berbunga. Kemudian yang kedua adalah pembiakan aseks, berlaku pada tumbuhan, tumbuhan seperti bawang, halia, ubi kentang dan haiwan peringkat rendah. Haiwan peringkat rendah contohnya ialah mikroorganisma seperti ameba, protozoa dan lain-lain, ya. Jadi pembiakan seks ini dia melibatkan sel pembiakan, ya, sementara pembiakan aseks tidak melibatkan sel pembiakan. Okey, ada soalan lagi ni? Ada. Organisma apakah yang menjalani pembiakan secara seks? Tumbuhan apakah yang menjalani pembiakan aseks? Okey, ada 2 soalan dekat situ. Yang pertama, ya, ditanya organisma apakah yang menjalani pembiakan secara seks dan tumbuhan apakah yang menjalani pembiakan secara aseks, ya. Okey, contoh pembiakan seks bagi haiwan, contohnya adalah haiwan-haiwan yang bersaiz besar, yang bersaiz kecil pun ada juga, tetapi yang kita nampaklah. Okay, contohnya gajah, harimau, singa, zirafah, kemudian ada binatang-binatang lain seperti burung dan lain-lain. Okey. Pembiakan seks juga berlaku pada tumbuhan berbunga. Contohnya pokok kelapa, dia mengalami proses pembiakan seks. Kemudian bunga-bungaan dan juga pokok-pokok seperti rambutan, durian dan sebagainya. Okey, contoh pembiakan aseks seperti ubi kentang, bawang merah, bawang putih dan banyak lagi. Tapi kat sini cikgu bagi 3 saja, ya. Okey, so pembiakan seks dengan pembiakan aseks ini berbeza. So dekat sini cikgu terangkan perbezaan antara pembiakan seks dan pembiakan aseks, ya. Pembiakan seks dia melibatkan gamit jantan dan gamit betina, ya. Tetapi pembiakan aseks tidak melibatkan percantuman gamit jantan dan gamit betina. Pembiakan seks melibatkan 2 organisma, jantan dan betina, dan pembiakan aseks tidak melibatkan 2 organisma tetapi hanya melibatkan 1 organisma sahaja. Okey, perbezaan ketiga, individu yang baru mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Itu hasil daripada pembiakan seks, ya. Pembiakan aseks, individu yang baru mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Maknanya kat sini kita kena ingat ada 3 saja pembiakan. Pertama, melibatkan sel pembiakan atau tidak. Yang kedua, melibatkan 2 organisma atau 1 organisma. Yang ketiga, anak yang dilahirkan yang terhasil itu adakah sifat dia sama atau berbeza dengan induknya.
Okey, terima kasih kerana menonton dan moga bermanfaat dan anda semua bolehlah tonton video-video cikgu yang lain. Sekian.